Kalau kamu nak main kasar dengan skrip 98, kena ingat kita pun lalui tahun 98. Kamu datang tangkap saudara Anwar, biarpun Anwar kata kalau polis nak ambil kenyataan, maklumkan pada peguam, saya akan pergi ke balai polis. Tapi apa mereka buat 98? Mereka hantar komando dengan M16 bertopeng. Mereka tendang pintu rumah Anwar, mereka tendang tingkap rumah Anwar, mereka pijak ketika sembahyang kita baru selesai solat isyak berjamaah. Mereka heret Anwar masuk dalam kenderaan polis Peredua Rusa, separuh jalan tukar ke kereta peronda polis. Mata Anwar diikat, tangan Anwar diikat ke belakang, mata juga ditutup, dibawa ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, disumban ke dalam lokap. Tengah malam, Ketua Polis Negara sendiri waktu itu, Rahim Noor, masuk, tendang, sepak, tergajang, karate, tempeleng saudara Anwar. Dibiarkan dalam keadaan terkulai kaku, lesu, tak sedarkan diri. Bayangkan, dipukul dengan mata bertutup, tangan bergari. Anwar tak mampu mempertahankan diri sama sekali. Disitulah Datuk Ramli Yusof waktu itu, dan hari ini dah kena tuduhan rasuah, menceritakan kepada Suruhanjaya Diraja bagaimana sebelah tangannya pegang besi lokap dan satu tangan lagi tarik tali pinggang Rahim Noor, jangan terus membelasah Anwar. Waktu itu mana dia pegawai tinggi polis yang berani berkata benar dia kepada rakyat? Mereka sembunyikan jenayah ini. Musa Hasan sembunyikan jenayah ini. Datuk Ramli Yusof dan ramai pegawai lagi yang namanya disebut dalam laporan siasatan diraja sembunyikan jenayah ini. Bukankah menyembunyikan jenayah itu juga satu perbuatan jenayah? Kalaulah polis menyembunyikan jenayah, apa dia harap rakyat bahawa polis boleh melindungi rakyat daripada jenayah? Ini perkara pokok, perkara besar sebenarnya. Dan pegawai-pegawai polis yang menyembunyikan jenayah pada malam itulah yang sekarang sedang menguasai organisasi polis yang rakyat letakkan harapan melindungi rakyat daripada kejadian jenayah. Mana boleh perompak nak jaga kita daripada keselamatan? Mana boleh? Sebab itu saudara, selepas disiasat, selepas dibelasah, apa mereka buat? Mereka biarkan Anwar di situ saja. Bila kita desak buat siasatan, Ketua Polis Negara walaupun kata Anwar safe and sound, buat jatuh kuasa siasatan. Saya masih ingat pengerusinya nama Datuk SAC 1 Mat Zain Ibrahim. Saya pun tak tahu ada lagi ke pencet dah tahu. Kalau ada cawangan khas, kirim salam dengan dia. Datuk Mat Zain Ibrahim. Siasat punya siasat. Siasatan ni ialah Anwar kena pukul dalam lokap. Siasat punya siasat. Keputusannya, ya Anwar dipukul, tapi tak tahu siapa pukul. Yang tangkap Anwar tu polis, disumbat dalam kenderaan polis, diikat mata oleh polis, digari oleh polis, eskort oleh polis, bawa ke Ibu Pejabat Polis, sumbat dalam lokap polis, dibelasah oleh Ketua Polis, disiasat oleh polis. Polis tak jumpa polis yang pukul. Masuk akal ke? Tak masuk akal sebenarnya. Ini yang berlaku. Kita faham kedudukan ini. Sebab itu konspirasi ini kita katakan dengan terang. Musa Hasan, kamu nak lindungi jenayah kamu. Anwar ada bukti ke atas kamu. Sebab itu kamu terlibat dalam skandal terbaru. Kita sudah punya pengalaman. Tak pelik, dia boleh suruh pula nanti pakar forensik buat laporan. Dulu ketika siasatan ke atas kecederaan Anwar, Dr. Halim Mansar buat kenyataan kepada Suruhanjaya. Cara Anwar dipukul boleh menyebabkan kematian. Tetapi Peguam Negara waktu itu tolak. Dia bawa seorang lagi doktor pakar, nama Dr. Abdul Rahman Yusof.
Tolak laporan Dr. Mansa. Dr. Rahman Yusof kata, ya ada lah Anwar kena sikit-sikit, tapi tak ada lah bahaya. Penipuan sekali lagi mereka lakukan. Besok, tuan-tuan jangan lupa, 98 dulu, mereka dah cabut rambut Anwar. Mereka dah cabut bulu Anwar. Segala macam punca sumber DNA Anwar ada dalam tangan polis. Jangan pelik kalau Suruhanjaya atau laporan pakar-pakar forensik yang mereka upah kemudian mendapati, ya, ada penembusan ke atas Saiful, dan di sana ada jumpa bulu Anwar. Sebab itu bukti DNA Anwar terlibat. Mereka boleh reka sampai macam tu sekarang. Jangan pelik, ini Malaysia. Jangan tuan-tuan pelik. 10 tahun dulu mereka simpan semua DNA Anwar. Masih ingat? Mereka boleh reka sebenarnya. Mereka boleh reka. Sebab itu Anwar pergi ke Mahkamah Syariah. Hari ini menteri yang jaga Mahkamah Syariah kata, kita serah polis siasat dulu. Kalau polis siasat, barulah Mahkamah Syariah akan mula bergerak. Dia dah tak kira hukum dah. Dah tak kira hukum. Sebab itu Putra UMNO kata, sumpah dengan Quran. Putra UMNO. UMNO sendiri tak pernah ikut Quran dan bijak dan hina Quran. Dalam kes ni, tiba-tiba nak ikut Quran. Kita boleh tengok. Saudara, ini merupakan episod permulaan. Siri pendedahan ini akan kita teruskan. Saya menemani saudara Anwar di Negeri Sembilan, kemudian ke Kelantan. Malam tadi saudara Anwar puluhan ribu di Kedah. Sekarang balik ke KL, dan kita akan teruskan tour of Anwar Ibrahim dalam menceritakan. Ini baru tip of the iceberg, tuan-tuan. Tunggu sebentar. Masa saya berakhir, saya kira kita juga nak mendengar pidato oleh Yang Berhormat Saudari Nurul. Saya ucapkan terima kasih di atas kesabaran dan kesungguhan tuan-tuan mengikuti dan memberikan sokongan yang berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.